Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Fama yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Allahumma shalli wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Insyaallah ma'asyiral hudar, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi pada kitab kita ni insyaallah, Aqidatun Najin, muka surat 117. 117 di bawah sekali ni, ketahui olehmu. Di bawah tu ada nah. Ketahui olehmu. Sambung. Ketahui olehmu bahawa ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dua perkara. Ada dua kategori lah, kita sebut begitu. Pertama dinamakan muhkamat, ayatul muhkamat, hukum. Yang kedua dinamakan mutasyabihat, ayatul mutasyabihat. Ya, muhkamat dan mutasyabihat. Kenyataan ini ada sebut dalam surah Ali Imran. Pembuka pada surah Ali Imran ada kenyataan muhkamat dan mutasyabihat. Ya, dah saya tanda ni. Ya, Januari tanda. Tu saya tulis, balik tulis. Ya. Dan adapun yang muhkamat itu wajib diambilkan akan makna zahirnya. Tiada harus ditakwil kepada makna yang lain sekali-kali, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan olehmu akan sembahyang dan beri oleh kamu akan zakat. Ataupun dalam bahasa lain kita sebut ayat muhkamat ni ayat-ayat yang perlu ditafsirkan, dijelaskan secara zahir. Makna dia terang, zahir. Kita tak boleh bawa secara batin, tafsir dan takwil. Jadi dia kepada tafsir, ya. Ayat-ayat yang berhubung. Macam syahrul Ramadan alladhi unzil fil Quran, bulan Ramadan diturunkan Quran, terang. Tidak ada apa-apa lagi tafsiran-tafsiran yang lain daripada itu. Turun Al-Quran bulan Ramadan, terang. Semua tafsir, semua ulama, para mufassirin berkata demikian. Aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat buat mengingati aku. Habis. Bila kita ingat ni, bila kita sembahyang tu untuk mengingati Allah. Itu dia punya motif dia. Begitu. Jadi terang, kita tak payah ubah pindah maknanya kepada makna lain. Sepakat jumhur ulama menerima kenyataan zahir ayat itu. Dan laginya dan demikian lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Terang kan? Janganlah kamu hampir akan berbuat zina, bahawa zina itu adalah perbuatan yang keji. Terang. Zina.
terang-terang zina, perhubungan laki-laki dan perempuan yang bukan diikat dengan akad nikah. Jadi apabila perhubungan seorang lelaki perempuan yang tidak diikat dengan akad nikah, maka itu dia panggil zina. Suka ke tak suka ke, redha ke tak redha ke, paksa ke tak paksa ke, tetap hukum dia zina. Ini bahasa dia kita faham secara zahir. Ya. Dan yang mutasyabihat, mutasyabihat ini kita kena takwil. Maknanya membawa maknanya secara batin, bukan secara zahir. Secara batin, ya. Contoh yang mutasyabihat seperti firman Allah, yadullahi fawqa aydihim. Bermula tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ayat ini sebut tangan. Jadi Allah ada tangan. Ini kita tak boleh terjemah, tak boleh tafsirkan mengikut bahasa secara lughah. Dia kena bawa secara batin. Ya, jadi makna tangan di sini adalah kuasa. Kuasa. Ya, makna tangan di sini adalah kuasa. Ya, ada hadis Nabi mengatakan, apabila kamu melihat kemungkaran, hendaklah kamu ubah dengan tangan. Bukan suruh pergi katok lah. Tangan tu maknanya kita kena guna kuasa kita. Orang ada kuasa. Boleh menghalang dia, ataupun boleh menyekat dia, ataupun boleh membasmi dia dengan kuasa. Itu yang penting tu, bila kita ada kuasa, maka kita kena jalankan perintah-perintah Allah tu dengan tegas, dengan jelas, dengan segera. Tak boleh tangguh. Itu dia. Kemudian firman Allah lagi, wa yabqa wajhu rabbik. Wa yabqa wajhu rabbik, dan kekal muka Tuhan engkau. Bahasa muka di sini adalah zat. Kekal zat Tuhan. Kalau kita pun pesan dekat anak-anak kita lah, kalau pergi jauh-jauh ni, pergi jauh, jaga muka abah lah. Tangan tak payahlah, perut tak payah. Jaga muka sudah. Betul ya? Bila kita jaga muka tu maknanya jagalah nama baik ayah, peribadi ayah, kedudukan ayah sebagai ayah kamu. Itu maknanya zat. Zat. Itu pada makna muka. Dalam bahasa Arab ni perkataan muka cukup banyak. Dalam Al-Quran ada 16 pengertian muka. Dalam Quran saja. Makna wajah tu ada 16 tafsiran. Jadi kalau yang mana muka tu kena dengan Allah, maknanya zat. Kekal zat Tuhanmu ya Muhammad. Itu dia. Betul lah. Kemudian waja'a rabbuk. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan telah datang Tuhan engkau. Dan para malaikat bersaf-saf. Bukanlah Tuhan tu datang lagu seorang komander meraksa barisan, bukan begitu. Datang di sini adalah datang perintah. Perintah. Ya, bila kata ja'a, datang di sini adalah perintah, datang perintah Tuhan kamu. Ketika itu Allah memerintah Maliki Yaumiddin, pemerintah di hari penghabisan, di hari penghabisan, di hari kiamat. Jadi maknanya perkataan Malik, Malik memberi arti maksud waja'a. Ya, itu yang datang, pemerintahan daripada Allah, perintah. Maknanya di hari itu tidak ada mana-mana zat ataupun kuasa yang boleh memerintah atau boleh mentadbir atau boleh menghukum, melainkan Allah semata-mata. Itu artinya. Maka segala ayat mutasyabihat itu wajib dipalingkan bagi makna yang lain daripada makna yang zahir itu, dengan makna yang munasabah dengan qawaidul syar'iyyah. Qawaidul tafsir. Kita kena mengikut dalam kaedah-kaedah ilmu tafsir. Bukan boleh tafsir begitu saja. Sebab itu ayat Quran ni bila kita nak tafsir, kita perlu kepada 16 jenis ataupun cabang ilmu. 16 jenis ataupun cabang ilmu nak tafsir Quran. Jadi kalau kita tak ada cabang tu, kita baca tafsir orang. Jangan ubah suai.
ikut apa yang dalam tafsir itu, bulat-bulat kita terang kepada jemaah. Jangan kita pergi kupas sendiri-sendiri. Tak boleh. Ini salah. Kerana kita tidak ada kelayakan otoriti untuk mentafsir. Melainkan orang-orang yang ada kemampuan untuk mentafsir, seperti mana para ulama mufassirin, mereka ini ada kaedah ilmu tafsir, qawaidu syar'iyyah ala ilmu tafsir. Itu dia. Habis. Kemudian kata musannif, wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudihi ay adamu iradatihi lahu aw ma'adzuhuli awil ghaflati aw bitta'lili aw bittab'i. Dan yang kedelapan daripada sifat yang mustahil atas Allah. Sifat-sifat mustahil atas Allah yang ke-8, dia kata di sini, iaitu mengadakan sesuatu daripada alam ini serta bencinya bagi adanya, lawan sifat iradah. Jadi karahah lawan iradah. Iradah itu maknanya berkehendak. Jadi mustahil atas Allah bersifat dengan benci, karahah. Maka mengada sesuatu daripada alam ini serta bencinya bagi adanya. Artinya ketiadaan berkehendak, ia bagi adanya atau serta lupa atau serta lalai atau dengan illat atau dengan tabiat. Yang tu kita nak faham sikitlah. Bila kata Allah Ta'ala tak berkehendak tu, bukan kata hanya sekadar menolak sifat kehendak. Contohnya Tuhan buat langit dan bumi ni, dia kata di sini kalau kita perhati dia ada 4. Dia ada di sini. Pertama dia panggil karahah, benci. Macam kita lah kan, ada benda yang kita benci nak buat tapi kena buat juga. Satu orang kerja di satu tempat tu menjalankan usaha-usaha yang menjalankan perusahaan yang tidak baik. Dia tergagah kena kerja orang tu. Dah tak ada jalan, kena kerja juga. Kena kerja juga tempat tu. Ketua dia, majikan dia suruh buat kerja-kerja yang tak elok dalam tu. Terpaksa kena buat lah, pasti nak cari makan. Tapi dia benci, buat dengan perasaan benci. Itu makna kita tidak ada kehendak. Bukan dengan kehendak dia. Dia orang kata, duk kerja orang tu juga kan? Kita, aku bukan nak kerja, memang aku tak suka. Aku tak suka nak kerja, dia tak ada kerja nak buat macam mana? Kerja api sementara nak dapat kerja lain. Tapi pada hukum syarak, hukum fiqah kata, dia tak boleh kerja. Tempat yang menjalankan usaha-usaha yang haram, usaha-usaha yang mungkar, maka dengan terang, dengan jelas tak boleh kerja. Tak ada tolak ansur. Itu hukum fiqah lah. Jadi pendek kata, yang kata karahah tu, itulah sifat dia. Allah bukan lagu tu. Kita tengok majoriti daripada makhluk dia bukan yang beriman. Banyak yang kufur menentang dia. Betul tak? 6 bilion umat manusia yang ada sekarang ini, Islam baru ada 1.5 bilion. Daripada 6 bilion tadi. Jadi maknanya 4 bilion lebih dalam kufur. Betul tak? Tuhan tak benci, Tuhan buat. Kalau Tuhan benci, lama dia dihapus dia. Tak payah taruh. Maka itu kata Nabi SAW, dunia ni tidak ada nilai. Pasal dia masih bersifat dunia. Oleh kerana dia masih bersifat dunia, Tuhan tidak melakukan apa-apa kepada mereka, kecuali sekali-sekala kita tengok adalah berlakunya musibah dan bala yang turun kepada mereka. Tapi secara hakikatnya mereka masih makan minum, masih berjalan dengan angkuh, dengan sombong, masih lagi menentang Allah dengan terang-terang, menghina Nabi, menghina Islam, menghina Al-Quran dan berbagai-bagai. Tuhan tak benci. Tuhan tidak benci.
Nampak tak? Ya. Tapi istilah benci ni ada dipakai dalam fiqh. Dalam ma'anul fiqh kita lihat pada hukum taklifi. Hukum taklifi antaranya makruh, ya. Makruh. Makruh, istilah makruh tu maknanya dia punya ta'rif dia perkara yang dibenci oleh syarak. Mukallaf mengerjakannya. Tu. Ya. Di antara perkara halal yang dibenci oleh Allah ialah talak. Ada kan hadis? Antara perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala, perkara halal. Adapun perkara halal yang dibenci oleh Allah ialah talak. Talak tu halal, tapi Tuhan benci. Benci di sini bukan kerana sifat daripada asal itu Tuhan benci. Benci kerana tingkah laku manusia yang mempermudah-mudahkan bab talak ni. Nampak tak? Itu yang syarak tak suka. Jadi itu ertinya. Bukan Tuhan benci secara hakikat. Hakikinya tidak. Ya. Jadi secara majazinya kita guna bahasa benci itu. Macam tu juga makruh. Perkara yang dibenci oleh syarak, mukallaf mengerjakan dia. Apa dia? Makruh. Buat boleh tapi syarak benci. Syarak tak suka. Itu istilah yang dipakai pada fiqh. Tapi bukan artinya Allah bersifat dengan benci. Kena jaga betul lah. Ya. Macam sama juga Allah mengazab orang-orang ahli neraka bukan bererti kata Tuhan itu zalim. Kena faham begitu lah. Tak boleh kata Tuhan zalim, tapi adalah untuk menzahirkan sifat keadilan Allah sendiri. Untuk menzahirkan sifat keadilan Allah. Itu yang betul. Itu kita sebut begitu. Jadi makanya dia kata yang pertama sekali di sini, yang kata tadi ini bila kita sebut salah satu daripadanya memberi arti bahawa Allah tidak bersifat dengan iradat, ini adalah mustahil. Pertama sifat karahah, benci. Ya, kedua sifat zuhul. Zuhul dia kata di sini ya. Al-'amu ma'a karahatiha liwujudihi ay 'adamu iradatihi lahu aw ma'az zuhul. Ma'az zuhul. Zuhul ni artinya lalai, ghalid, lalai. Lalai terjun parit. Nampak? Tu lalai tu orang. Bukan nak pergi terjun tu jadi pasal apa terjun parit aku pun tak jangka. Dia kata duk ghalid tadi. Nampak tak? Jadi kita tak boleh kata pula Tuhan buat langit bumi ni dia terghalid buat. Terghalid dia buat Abu Jahal. Nampak tak? Nak buat orang baik-baik tiba-tiba terlanjur. Terghalid sikit lalai pi buat Abu Lahab, Abu Jahal. Bukan begitu. Dengan hakikat sifat kudrat Allah, dengan bijaksana, dengan ilmu. Nampak tak? Dengan kehendak dia yang hakiki menjadikan orang-orang ni. Nampak tak? Sama ada orang baik atau orang buruk. Itu adalah sifat Allah yang hakiki. Jadi bukan zuhul, lalai ya, lalai. Ya, laginya di sini ada lagi dia sebut awil ghaflati, ghaflah. Itu kita duk pakai dah kan? Ghaflah. Tapi kita salah guna tu perkataan tu. Jangan sebut lah. Sebut-sebut ghaflah ketika tu buka pintu langit ijabah, ghaflah sungguh sampai aku mati. Sudah. Aku ghaflah lah hari ni ketika masa tu pintu ijabah, dia buka pintu ijabah. Jadi ghaflah terus sampai ke mati. Jangan sebut benda-benda tu, jangan duk pergi hukum diri kita. Elakkan daripada apapun kita dengan istighfar. Apapun kita dengan istighfar. Mulut kita keluar istighfar. Nampak ya? Betul tak? Sampai kita nak pakai minyak wangi, benda suruh pakai, dia sebut istighfar lagi. Minyak wangi ya, kita nak calik minyak wangi tu kena istighfar tu. Astaghfirullahalazim. Sabur minyak wangi. Jangan selawat pula. So nak pakai minyak wangi tu pun ya. Rasulullah bila orang Aisyah calit minyak wangi kat baginda, keluar mulut Nabi astaghfirullahalazim. Itu dia. Nampak tak? Pasal apa? Takut jadi sombong. Bila wangi ni kita jadi perak ya, jadi sombong ke tak? Mula ketika itu kita meremehkan orang-orang
yang bau, yang badan berbau dan berbagai lagi lah. Akan ada penghinaan, ada pandang rendah. Maka itu kita kena sabar cepat-cepat supaya dia kikih sifat sifat takbur tu. Itu dia antara sifat ujub antaranya lah. Baik. Jadi ghaflah artinya lupa. Allah menjadikan alam ni dalam keadaan lupa. Boleh tak? Mustahil Allah menjadikan alam ni dalam keadaan lupa. Di mana wajib kita kena percaya Allah jadikan alam dengan kehendak dia. Macam kata Syiah, ya, Jibril lupa nak bawa pikat Sayyidina Ali, bawa pikat dekat Nabi Muhammad. Nampak tak? Al-Quran tu patutnya bawa pergi ke Sayyidina Ali. Tapi Jibril lupa, ya. Mana kata arahan daripada Allah tak betul, ya? Ya, Jibril lupa bawa pergi kat Nabi Muhammad. Ini pegangan Syiah awal-awal daripada murtad. Faham salah tu tak betul. Jadi makanya tidak ada apa-apa juga di sisi Allah SWT dalam lupa. Ya. Kita baca dalam sujud sawi kan. Subhana man la yanamu wa la yashu. Yashu, sahwun tu lalai, bukan lupa, lalai sebenarnya. Dia macam nak lupa. Dia ada dalam, dia hilang terus daripada ingatan kita, kita panggil sahwun. Tapi ada dalam ingatan, dia tak keluar, itu kita panggil lupa. Nampak tak? Dia duduk dalam ingatan, tersimpan, tapi tak boleh keluar. Alam tarakai hafal. Mai satu ketika nak baca tak boleh. Orang peringat sikit boleh baca orang. Maknanya kata benda tu ada dalam ingatan, tapi dia tak mau keluar. Itu kita panggil lupa. Tapi bila dia hilang terus daripada ingatan, itu kita panggil sahwun. Boleh, beza dia. Itu panggil sujud sahwi. Ya. Tapi sujud sahwi ni, subhana man la yanamu wa la yashu ni tak ada kenyataan baca lagu tu. Ya. Dalam kitab-kitab tok-tok syekh kita daripada petani-petani pun tak ada tulis. Kerana tidak ada hadis Rasulullah baca lagu tu. Ulama-ulama sepakat, Syekh Ibn Hajar Asqalani sendiri menyebut tidak ada asalnya. Jadi kalau sujud sawi baca apa? Baca apa dalam sujud lah? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Perlu nak ingat kita nah. Subhana man la ya tu dia tidak ada hadis. Tuan-tuan carilah kalau jumpa, mai bagi kat saya. Saya pun mau ya. Saya pernah hajat juga nak cari. Tapi dah buka cari dalam kitab-kitab hadis tak jumpa. Dan ulama-ulama kita sendiri membuat suatu kesimpulan bahawasanya bila kita sujud sawi itu, sama ada kita diam, kita sujud saja. Kalau nak baca, baca apa yang ada dalam sujud yang kita nak baca dalam sujud sembahyang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dah selamat dah kita. Kerana memang hadis dah sahih. Nampak ya? Kalau subhana mallah jadi perkataan kita. Takut-takut bimbang oleh kerana masuk perkataan yang bukan daripada hadis, yang bukan warid daripada Al-Quran ataupun hadis. Perkataan itu boleh menyebabkan sembahyang kita batal. Kerana di antara yang boleh membatalkan sembahyang, bila kita bercakap keluar satu patah perkataan, betul tak? Atau satu huruf memberi makna, atau dua huruf yang tidak memberi makna, batal sembahyang. Jadi keluar perkataan kita panjang tu, subhana man la yanamu wa la yashu, tu panjang tu, boleh membatalkan sembahyang. Banyak perkara kadang tu kita tak sedar. Dalam mazhab Syafi'i dia teliti sangat-sangat. Kalau mazhab Maliki tak apa, boleh baca apa pun dalam sembahyang kita. Dalam sujud minta lah apa pun doa kita sendiri. Mazhab Maliki boleh. Ya. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Macam orang duduk iftirash, duduk tawaruk. Dia duduk iftirash, ya, kemudian duduk tawaruk. Dia duduk iftirash, dia ubah duduk. Batal sembahyang. Batal. Nampak? Pasal apa batal? Sunat ke sunat? Dia bukan sunat ke wajib. Nampak tak? Duduk tu wajib, cara duduk tu sunat. Duduk membaca tahiyat akhir tu rukun. Cara duduk tu sunat. Sunat hayat. Jadi sunat ke sunat. Dia duduk atas kaki elok-elok. Sepatutnya tahiyat akhir duduk bersimpuh, ya. Lentang kaki bawah betih kanan, ya.
pancang kaki kita, punggung kita kena lantai. Tiba-tiba dia duduk cara tahiyat awal. Dia pun betul dia duduk dia balik. Batal sembahyang. Kalau kita halusi, pasal apa batal? Kerana bergerak anggota dia. 4 anggota bergerak. Dia kata bergerak 3 kali batal tak? Nampak tak? Bergerak anggota, 2 kaki 2 tangan tu nak kali tu tangan bergerak. Tangan tu nak kena tekan. Ya. Kaki dia pun bergerak. Jadi 4 anggota bergerak, batal sembahyang, tak pasal-pasal. Nampak tak? Ini mazhab Syafi'i, teliti sangat. Maka tu kalau duduk selalu ubahlah. Jangan ubahlah. Ni pun perkara yang kita tak perasan lah. Kita tak perasan. Boleh bawa batal. Banyak lagi perkara-perkara yang kita tak sedar dalam sembahyang ni yang boleh bawa kepada ini kita panggil lalai. Jadi semua itu bagi makhluk ada. Bagi Allah SWT tak ada silap. Tak ada silap. Jadi gerhana matahari bulan tak silap. Bukan Tuhan tu lupa. Lupa tentu jadi gerhana. Lupa gunung berapi meletup. Bukan. Artinya Allah tidak lupa. Dia tak tidur, dia tak mengantuk. Nampak tak? Faham dah tu? Bila tak tidur, tak mengantuk, tak lupa. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Tidak ada keberatan bagi Allah untuk menanggung langit dan bumi. Dia adalah maha tinggi lagi maha agung. Jelas. Kemudian laginya apanya disebut? Ta'lil. Au ma'atuhul au ghaflah au bita'lil. Ta'lil. Apa dia ta'lil ni? Bukan tahlil, ta'lil. Jangan baca tahlil pula. Ta'lil, illatu. Ta'lil ni artinya musabak. Sebab iaitu Allah menjadikan sebahagian alam ini dengan memakai asbab. Contohnya, tercampak batu daripada tangan yang melontak. Batu, kita pegang batu, kita baling, tangan tu, batu tu tercampak. Yang batu tu boleh melayang pergi tu, itu bukan kerja kita. Nampak tak? Ya, dia ada satu kuasa yang menarik batu itu. Kita nampak melayang. Kerja kita hanya melontak. Betul tak? Maka tu Allah kata, wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Ya Muhammad, bukan kamu yang melempar, bahkan Allah yang melempar. Nampak? Nak beritahu kata. Itu dia ketika Rasulullah membaling lembing tu kepada Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni dia cabar Nabi, nak bunuh Nabi. Aku akan bunuh kamu ya Muhammad. Nabi pun jawab balik, aku pun dibunuh kamu satu hari. Bukan Nabi takut, dia pula takut. Nampak tak? Benda tu duk ngiang-ngiang di telinga dia. Dia kata Muhammad, dia kata nak bunuh aku, pasti dia akan bunuh aku. Nampak tak? Maka dalam peperangan Badar, Nabi nampak dia lah. Bila nampak Nabi, Nabi pun ambil pedang, ambil tombak daripada sahabat dia. Nabi baling, tombak tu kena sipi sikit tergaris sikit atas telinga kalau kita tak ada apalah, dua hari kering calak sikit je. Tapi dia punya sakit lah. Dalam hadis cerita lagu tu lah, bergulin-gulin atas tanah, punya sakit, dengan menjerit macam kalde. Tak ada. Bawa mati. Dia pun tengok, tak ada apa, bercalak dia kata. Hampa tak tahu aku punya sakit lagu mana duduk tanggung ni. Muhammad dia kata kalau dia baling, dia bunuh aku, tetap dia akan bunuh aku. Maknanya kita akan bawa maut. Betul mati. Maka tu Nabi dah mula jadi bimbang. Sebab Nabi tak pernah bunuh orang. Rasulullah mengikut dalam ghazwah. Ghazwah ni peperangan yang Rasulullah ikut. Bila kata ghazwah tu artinya peperangan-peperangan yang diserta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir 70 peperangan. 60 lebih peperangan yang Nabi ikut sama. Tapi Nabi tak pernah bunuh orang, tak pernah cantai apa pun. Walaupun ada pedang di tangan Nabi. Kerana keliling Nabi itu para sahabat. Depan, belakang, kiri, kanan sahabat. Duk lindung, jaga Nabi. Nampak? Tidak.
maka tu tidak ada apa-apa pun yang pernah Nabi kita kata terkatuk sikit ke dengan hulu pedang pun tak. Macam tu punya Allah Ta'ala pelihara kat Nabi. Bila lembing tu tadi membunuh Ubay bin Khalaf tadi, Rasulullah dah jadi susah hati. Maka tu ayat ni turun. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang melempar ya Muhammad, tapi Allah yang melempar. Nampak tak? Tu nak bagi tahu betul-betulan barulah senang sikit hati Nabi tu, ya. Jadi tidak diletakkan atas kesalahan Rasulullah. Walaupun yang dia bunuh tu adalah orang yang kafir. Patutlah kalau kita kata kita tu patut bunuh adalah kafir. Nabi macam tu, dia begitu punya resah dan gelisah bila berlaku kematian. Ini satu perkara. Itu kita panggil apa di sini? Ta'lil tu. Yakni maka perbuatan melontar itu dinamakan mubasyarah, melontar. Sementara tercampak batu dinamakan tawallud. Kita pegang batu, itu panggil mubasyarah. Kita baling tu panggil mubasyarah. Batu tu terbang, dia panggil tawallud. Mubasyarah, tawallud. Tapi kita nanti kata apa? Batu tu melayang kerana kita baling. Betul tak? Sebab kerana kita melempar. Betul tak? Sebab melempar, maka batu tu jadi musabab, sebagai bergerak melayang. Sebenarnya tawallud tu pun Tuhan buat, melayang pun Tuhan buat, melempar pun Tuhan buat, tangan kita bergerak pun Tuhan buat. Kehendak dah. Dia lebih dulu tu. Boleh tak? Macam kita bau lah, mangkuk bau kita dengan lengan kita, dengan siku kita, dengan tangan kita, dengan pergelangan tangan kita, dengan tapak tangan kita, dengan jari jemari kita. Semua tu berkait tak? Sebab jari bergerak kerana tapak tangan kerana pergelangan, kerana tangan, kerana lengan, kerana siku, kerana bau. Betul tak? Itu kita lah. Sebenarnya bau tu pun kehendak Allah bergerak, lengan tu pun kehendak Allah bergerak, siku pun kehendak Allah bergerak, ya. Pergelangan tangan itu pun kehendak Allah, tapak tangan, jari jemari itu pun adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena kata macam tu. Akidah kita kena mesti macam tu. Itulah diertikan iradat kehendak Allah. Jadi kehendak Allah tidak ada protokol. Faham ya? Bukan kerana sabit menyabit, sebab menyebab, kerana dikerana, au illah bil illah. Itu tak boleh kita sebut begitu. Maka dia panggil ta'lil. Boleh faham ya? Tidak ada ta'lil bagi Allah. Laginya tabi'at. Tabi'at. Contohnya kita kata api lah. Tabiat api membakar. Ya, kuat api panas. Kekuatan api adalah panas. Tabiat api adalah membakar. Tak boleh kata dah api terbakar. Kita cakap tu mengikut hukum adat, bukan hukum akal. Faham tak? Hukum adat, ya. Tak gitu. Nak membakar kena cari api. Ya, nak masak kena cari api. Itu hukum adat kata. Tapi sebenarnya api pun Tuhan kehendak nak jadi api, bakar itu pun kehendak Allah. Bukan kerana api boleh membakar. Itu kita panggil sebagai tabiat. Bagi Allah, kehendak Allah tidak diikatkan dengan tabiat, tidak. Bukan, itu kena faham dulu tu. Jadi kalau kita kata kerana api, Tuhan bagi jadi api, api membakar. Silap. Allah berkehendakkan mengadakan api, api pula berkehendak membakar. Tak betul ya? Ini yang silap. Maka tu kita kena kaitkan semua. Tidak ada sebab Allahu musabbibul asbab. Allah adalah sebab dan musabab bagi segala-gala. Wa mu'tikar riqab. Dan dia juga meletakkan yang mendekatkan dan menghasilkan. Ya. Itu dikehendaki dengan erti di mana Allah tu tidak terkait dengan tabiat. Maka tadi kata wabit tabai. Mari kita baca lagi apa dia kata ni lah. Bermula berlawanan antara keduanya setengah daripada lawan Adam dan Malakah. Istilah ni lah. Tok Syekh kita dia terpaksa guna bahasa Arab juga, ya. Sebab bahasa Melayu tak tepat. Kalau guna bahasa Melayu tak tepat. Apa nak kata, ya? Tidak ada yang tepat. Macam bab haji, kita tengok antara syarat wajib haji istita'ah.
Istita'ah ni dalam kitab-kitab haji sampai sekarang, pengkursus haji apa semua guna bahasa apa? Kuasa. Dia tak? Kuasa. Kuasa. Kuasa ni lebih daripada kuasa. Istita'ah tu bukan kuasa aja, macam-macam. Macam-macam masuk istita'ah. Fastati' apabila kamu ada kuasa. Kita boleh terang macam tu lah. Tapi kita kena kupas. Bila kita istita'ah tu, kena ada duit, kena ada kesihatan, kena ada masa, kena ada kota, kena ada kapal, kena ada makan minum. Nampak tak? Kena ada tanggungan lepas, kena ada penjelasan daripada hutang. Semua tu, itu masuk istita'ah. Luas, bukan satu. Duk kupas istita'ah saja, sampai 2-3 jam. Nak habaq apa ada istita'ah. Jadi kita boleh, secara kita bahasa orang Melayu ni, hanya boleh kata apa? Kuasa. Yang tu yang dipakai daripada dulu. Tok Syekh kita semua pakai kuasa, kuasa ambillah. Kemudian baru kita nak kupas apa dia kuasa tu secara terperinci. Banyak kategori masuk dalam istita'ah. Contohlah, Baik. Ditambah lagi di sini. Kata musannif, Adam itu benda yang tak ada. Makna kita bila kata Adam, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada bersifat dengan iradah. Itu Adam. Allah tidak ada langsung sifat kehendak. Semua jadi sendiri, neutral, jadi sendiri. Kata etis, bukan kata komunis, kata etis. Orang Arab kata dahriyun. Golongan dahriyun, golongan etis ni, dia kata alam langit bumi ni semua adalah qadim, jadi sendiri. Tahu ada dengan sendiri. Secara kebetulan ada. Nampak tak? Secara kebetulan berlaku. Boleh tak boleh pakai tu? Boleh terima tu? Sah. Tak boleh terima sama sekali. Siapa pun tak terima. Tapi sengaja orang etis ni, dia nak tolak kata Tuhan, nak nafikan adanya Tuhan, dia kata macam tu. Semua jadi sendiri. Bila kata manusia akan keluar sama lagu tu. Beranak, semua keluar lagu tu manusia. Nampak tak? Jadi adakah benda tu munasabah boleh terima? Tak munasabah. Itu yang kita kata tadi ni Adam. Bahasa Adam bukan Adam. Kalau kata Adam, Nabi Allah Adam. Adam dibaca dengan Ain dal mim. Artinya Allah tidak ada sifat iradah. Semua neutral. Itu kita panggil Adam. Malakah ni pula, erti malakah ni wujud alam ini secara kebetulan. All of a sudden. Wujud. Tahu-tahu ada aja. Terjengui ada. Macam mana hang boleh main tak tahu? Aku pun tak tahu. Tahu-tahu terjengui ada masjid. Ada dulu tu. Ada kita kata dulu tu. Aku tengok macam mana hang duk datang ni? Aku pun tak tahu. Tahu-tahu terjengui ada datang ni. Hang ni hantu raya ke? Tidak lah. Ni bukan orang ya. Itu kita nak faham. Akal kita tak boleh terima. Malakah ni satu benda yang wujud sendiri, jadi sendiri. Dia mesti ada unsur-unsur yang menyebabkan. Itu kita panggil malakah, kan? Macam cerita, saya bila cerita dulu cerita apa? Ketuk magic, ketuk magic, repair kereta di Indon. Dia kata di Kelantan pun ada. Tak tahu ada ke tak? Nak tanya Cikgu Mak Rubi, ada tak? Dia kata ada kedai di Indonesia je. Saya pergi sendiri Jakarta Pusat. Kedai-kedai apa? Kedai katuk kereta. Kereta kemek-kemek turut-turut insiden tak pergi masuk. Tempat dia berketuk magic, ketuk magic. Ketuk magic Salaman, ketuk magic Haryanto. Oh, semua dapat permit, dapat lesen tu. Dapat lesen. Sah, depa punya menjaga. Pergi hantar kereta teruk-teruk dah. Remuk habis dah. Dia tarik kereta tu pergi hantar masuk. Dia buka dia punya garage dia tu. Apa benda pun tak ada dalam tu. Tak ada. Satu sepanar pun tak ada dalam tu. Dia ni nak repair macam mana lah. Dia pun ambil. Tengok. Apa nak tukar pak? Dia kata tukar semua pak. Yang ori puja. Tak mau Taiwan, nak ori punya. Tayar baru, nak tayar Michelin. Lampu Bosch, Robert Bosch, tukar betul-betul apa semualah. Cat juga, metalik, tukar color apa semua dia tulis.
Okey, pas. Berapa Pak? Bayar. Ya. Sekian-sekian banyak bayar. Bayar dulu. Bayar dulu dia pun ambil. Okey. Besok petang mai ambil. Itu dia. Boleh masuk akal. Ha? Sampai 1 bulan kena tunggu kereta ulang pergi tengok tak siap besok makan ambil dia kata. Ya. Dia tutup lah. Tutup gerah tu. Apa dalam tu kita tak tahu lah. Kereta duduk dalam tu dia tutup skrin kita balik Balik nampak tak? Besok petang dia telefon kita. Pergi ambil sudah siap Pak kereta. Kereta baru dengan cat dia semua macam keluar daripada showroom lah. Tayar dengan rim apa semua, enjin semua. Dia bagi syarat lah. Syarat dia kereta ini pertama tak boleh bawa khinzir, daging babi tak boleh. Kedua tak boleh bawa perempuan sundal. Tak boleh. Ketiga tak boleh bawa arak. Bagus ya. Bagus lah syarat dia kan. Tak ada. 3 perkara ni kalau hang bawa salah satu, keretanya akan jadi teruk lagi daripada hari itu. Dengan hang-hang sekali. Nampak tak? Itu dia. Jadi yang pergi dengan saya ni orang Honda lah. Orang Honda yang pergi saya ikut. Saya tumpang ikut je. Honda Malaysia lah ikut. Orang kita lah bos dia tu. Tuan Haji Abdul Rahim. Dia punya assistant CEO dia. Ikut dia pergi lah. Dia kata kita tak boleh belajar apa. Balik tangan kosong lah. Tak belajar apa? Mana nak belajar apa? Kita nak pergi belajar lagu mana dia pakai tok kereta kan? Cara moden tu, teknologi tu kita nak ambil. Ya? Tak boleh ambil teknologi hantu raya mana boleh ambil. Ya. Makhluk apa yang buat tu? Dia tak boleh abang. Dia kata tak boleh. Itu kalau nak, kena tunggu sini, kena belajar. Baru kita boleh ajar. Ya. Tak boleh ambil langsung. Bagaimana? Unexplained. Itu dia yang susah tu. Kan? Masalah. Itu di antara perkara yang kita kata itu luar daripada adat itu. Dia panggil khawariqul adah, perkara yang mencari adat. Wallahu a'lam. Sambung kita lagi ya. Itu kita panggil malakah ya. Adam dan malakah kerana karahah itu ketiadaan kehendak seperti barang yang berkata akan dia oleh musannif. Dan pada kalam musannif itu dihazafkan, dibuangkanlah, buang. Ada yang buang, ada yang tidak. Macam tadilah kalam musannif tu. Bila kata Allah Subhanahu wa taala iradah, bersifat dengan iradah, kita kena buang banyak benda daripada iradah tu. Antaranya kena buang lalai, lupa, apa lagi? Tergagah, terpaksa, apa lagi? Tabiat, sebab musabab. Itu semua di perkara yang kita kena hazaf buang. Hazaf ya. Kalau kata kita tidak, kita masuk. Kita punya kehendak macam-macam. Kehendak kita ada benci, kehendak kita ada lupa, kehendak kita ada lalai. Aku silap lah pergi buat rumah. Nampak tak? Dah siap rumah kita nampak. Silap lah pergi buat depan tak ada pintu lah. Rumah depan tak ada pintu. Macam mana? Aku silap tak habaq dekat kontraktor, dia tak buat pintu kat depan. Nak masuk ke mana, kena masuk ke belakang. Itu aku silap. Nampak tak? Aku terlupa sikit, dia kata. Tak pasang pipe air. Nampak tak? Tak ada air di rumah. Kita betul. Ataupun dah buat elok-elok dah. Dah cantik dah. Ambil gambar, buat kenduri apa semua. Tengok pula lepas 2-3 tahun, tengok rumah orang pula cantik. Dia benci rumah dia kata. Dia dah mula meluat dah. Kita tukar, buat acara lain pula. Pecah tang ni. Ya. Naik tentu. Yang ni dah Saudi dia buat hari ni. Saudi dia buat kerja tu. Nampak tak? Baru siap hotel. Pakai baru seminggu. Roboh pula. Nampak lah. Tak kena pula dah. Tu tak apalah pasal penjual duit banyak. Dia banyak duit. Dia tak tahu apa nak buat. Dia kira lagu pecah. Tak apa pecah. Kita ada duit buat. Itu satulah perkara yang kita kata. Jadi bagi kita betul. Bagi Allah tidak. Ya, Allah tak pernah kata menyesal, silap, benci pergi buat Firaun. Silap pergi buat Abu Lahab. Nampak? Dah. Patut mau buat lagu Nabi Muhammad tu 1000 orang. Ada lagu tu? Dah juga nah. Nampak tak? Tak pula Tuhan kata silap mau buat lagu Muhammad ni 1000 orang. Selamat dah. Tak gitu kan? Silap. Pergi buat orang kapiak. La.
Bagi Allah tidak. Semuanya dalam penuh ilmu dan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan, dengan kehendak Allah yang hakiki. Itu kita kena faham begitu. Dan hanya sahaja adalah demikian itu menafikan bagi iradat, kerana bahawasanya keluar suatu daripada alam daripadanya. Yakni daripada iradatnya itu menafikan umum ta'alluqnya. Allah ada ta'alluq. Semua Tuhan buat tu dengan ta'alluq. Iradat ada ta'alluq. Contoh dalam iradat ni, ta'alluq iradat ni, dia dipanggil sebagai ta'alluq taksir. Ta'alluq taksir. Sifat al-iradatu, sifat kehendak bagi Allah tu adalah sifat yang subutiyah. Sifat yang betul-betul berdiri dengan Allah. Sifat yang maujudi, sifat yang wujud, sifat subutiyah, sifat yang tetap ada dengan Allah. Dia bukan hanya sebagai sandaran, bukan hanya sebagai satu kiasan, bukan hanya sebagai suatu kepatutan, tapi memang Allah bersifat dengan sifat kehendak dan berkuasa. Kuasa dan kehendak ni macam dua jari. Nampak tak? Jadi makanya kehendak Allah tadi ini adalah sifat yang tetap berdiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan sebagai sandaran macam sifat salbiah itu sifat sandaran saja. Kita sandak kepada Allah sifat tu, sebenarnya Allah tidak ada sifat tu. Dia bukan sifat, dia hanya sandaran. Maka itu bangsa ataupun kumpulan sifat-sifat salbiah ini masuk dalam kumpulan sifat-sifat adamiyah. Sifat yang tidak wujud kepada Allah, tapi disandarkan kepada Allah sebagai mempertahankan kesucian, kemahaagungan, kemahasempurnaan Allah. Allah wujud, tidak ada permulaan. Tidak permulaan itu bukan sifat. Itu adalah zat Allah, sebenarnya tidak ada permulaan. Lihat, ya. Sebagai contohnya, wujud Allah itu tidak ada kesudahan. Tidak ada kesudahan itu bukan sifat, tapi disandarkan bagi memperkukuhkan kewujudan Allah yang tidak binasa. Boleh tak? Maka itu dia adalah la tu Adam, tidak ada lah. Bahasa la tu tidak ada. Lam alif, la. Itu adalah adamu. Benda yang tidak ada. Tidak ada awalan, tidak ada akhiran, tidak ada persamaan, tidak ada persyarikatan, tidak ada berbilang-bilang. Itu dia salbiah. Itu baru betul. Ya. Jadi pendek kata, kenyataan ini disebut oleh musannif yang menyebut bahawasanya kalau kita iradat menafikan umum ta'alluq Allah, ta'alluq sifat iradat ni dia punya hubung kait ataupun hubungan dia dengan mungkin. Kita ni mungkin lah. Kita ni semua adalah mungkin. Alam jagat raya ni, langit dan bumi ni adalah mungkin. Alam mulki, alam malakut, alam yang nampak dengan mata kepala, alam yang tak dapat tengok dengan mata kepala, alam ghaib yang terlindung, itu semua adalah di bawah istilah mungkin. Boleh faham jadi apa-apa yang lain daripada Allah tu makhluk, kita panggil mungkin. Bila makhluk boleh ada, boleh tidak, berubah-ubah. Betul tak? Itu sifat makhluk, mesti berubah, tak boleh kekal macam itu. Itu dia. Ya. Saya pergi satu kedai nak pergi repair peti ais. Satu orang kita hantar peti ais. Apa pasal ini saya beli suara rosak? Dia kata, lu bukan Tuhan. Tengok. Malu kita. Nampak tak? Lu bukan Tuhan, lu Tuhan bikin. Orang apa Tuhan bikin yang mesti rosaknya. Dia bukan Tuhan. Apa lu tak tahu kah? Itu pasal lu punya peti ais pun rosak. Sengap tak kata apa. Nampak? Itu dia. Betul kan? Itu kita panggil mungkin. Mungkin. Dia perhati kata, saya perhati kata. Gelap. Dia kata apa? Ya, tengok. Cina dia bagi sedih kah? Nampak tak? Betul tak? Semua okey lah. Jadi maknanya kata, mungkin ni benda yang berubah-ubah. Kemungkinan. Melayu pun kata mungkin. Tambah dengan G lah. Jadi mungkin. Tapi Arabnya mungkin. Imkan. Boleh jadi. Boleh ada. Kita ni adalah mungkin. Imkan. Boleh ada, boleh tidak. Memang sah. Semua orang akan mati. Semua orang akan tua. Semua orang akan taib. Semua orang akan sakit. Ya. Semua orang akan menghadapi masalah. Semua orang tidak pernah berada tenang selama-lama. Tidak. Ya.
berada dalam keadaan a'radiyah, bergerak-gerak, berubah-ubah. Inilah makhluk. Dipaham ya? Maknanya ada yang mentadbir kita, Rabbul Alamin, dan berkehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Dia yang berkehendak, bukan kita. Jadi maknanya penjelasannya kita faham begitu, ya. Jadi kata musannif, maka bernapi-napilah bagi irodat daripada sekira-kira umum takluknya, tiada daripada sekira-kira zatnya bersalahan mengadakan dengan ilah dan tabi'ah. Jadi apa-apa yang jadi tadi ini, apa yang Tuhan buat kebetulan, semuanya memang akan berubah, dia bukan tabiat. Bukan kita kata minam bila dah mati, dah sakit mesti mati. Bukan begitu. Dah tua mesti mati. Bukan begitu. Itu kita sebut sebagai illah. Illah, sebab. Ya, bila tua, Tuhan kena bagi mati. Begitu ke? Tak betul. Jangan silap. Oh, kalau muda, Tuhan kena bagi hidup. Bukan begitu. Ya, tidak. Ya, bukan begitu. Ya. Maknanya itu merupakan sebagai sebahagian daripada ta'alluq mungkin. Sifat mungkin macam itu yang Tuhan buat. Jadi dalam istilah yang kita boleh faham lagi untuk mudah, sunnah, sunnatullah. Oleh kerana ada sunnatullah inilah kita boleh tumbuh, universiti, boleh ada jurusan, boleh ada fan ilmu, boleh ada buku-buku, ya, dan boleh kita belajar. Dan boleh kita pamerkan ilmu kita secara jelas bila-bila masa pun. Kerana Allah jadikan tiap-tiap suatu tu dengan tepat, dengan kehendak dia sendiri. Kalau ada masuk lalai, masuk lupa, banyak perkara berubah. Nampak tak? Ya, hari ni tengok matahari naik kok masyrik. Besok tengok dia naik kok belah selatan, dia naik kok belah timur pula, dia naik kok belah selatan pula. Awak matahari naik kok tu pula. Nampak tak? Seminggu matahari naik kok tu. Kita nak sembahyang ke mana? Kita kena tukar pula dah. Nampak tak? Ya? Buku-buku semua kena ubah. Nampak tak? Ya? Mai 1 mila pula, no, dia pergi ikut timur laut pula matahari. Nampak tak? Ya? Duduk pula lepas 2-3 tahun, matahari dia sejuk sikit. Nampak tak ya? Dia gelap sebelah. Bukan kerana ya. Ini maknanya dia sudah ditakbir oleh yang tak betul. Memang tak boleh jadi. Itu kita nak faham tu. Tak boleh jadi. Jadi kenyataan iradat Allah itu adalah hakiki. Setiap apa yang Tuhan cipta jadi, dia tidak ada perubahan. La tabdila li khalqillah, Al-Quran kata, tidak akan berganjak, berubah, berganti dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia macam tu lah, ya, macam tu juga. Itu dia. Jadi maka dia sebut oleh musannif, maka bahwasanya dia kata yang demikian itu menafikan bagi zat iradat dan tiada farak beza antara kebajikan dan kejahatan, seperti barang yang melengkapi akan dia dalam kalam musannif. Ya, artinya kalaulah kebetulan jadi dengan begitu, dengan tidak ada pentadbir, kita tak tahu nak kata dia ni baik ke, dia ni buruk. Macam rumah kita lah, tak tahu rumah tu ada, sampai bila rumah dia tak tahu, tengok tu ada. Ni cerita orang pakaian tu raya lah ya. Buat bedang kan, buat bedang kan. Tu dah. Buat bedang. Tu kata nak buat bedang, besok tengok dah tumbuh dah. Pokok padi dah besar. Macam mana nak buat tu? Macam mana kita nak kata tu? Habis kita nak kata macam mana? Macam mana benda tu boleh jadi? Tak ada jawapan, tak ada sebab. Apalagi kalau kita nak cakap pada jurusan ilmu, lagi tak boleh. Ya? Apa-apa teori yang boleh kita keluar daripada situ? Jawab dia satu je lah. Nampak tak? Dia datang daripada satu unsur yang bukan cara adat. Dan kita pun tak boleh tentukan berapa lama benda tu nak ada macam tu. Ini artinya kalau Tuhan buat langit dan bumi macam itu, kebetulan ada sendiri, kita tak boleh agak dah. Ya? Kita tak boleh buat apa-apa kenyataan ataupun kita tak disediakan apa-apa program, kerana dia boleh berubah. Kalau dia boleh wujud sendiri, dia pun boleh berubah sendiri. Dia dah. Ini masalah yang kata tadi ini. Maka tiada farak beza antara kebajikan kejahatan seperti barang melengkapi akan dia dan kalam. Khilaf bagi Mu'tazilah, sekira-kira berjalan oleh mereka itu kepada bahwasannya Allah Ta'ala tiada berkehendak ia akan kejahatan.
dan segala keji-keji. Makna kata Mu'tazilah kata benda-benda yang salah, yang silap ni Tuhan tak buat, jadi sendiri. Itu bukan Tuhan. Nampak? Nah? Apa-apa yang buruk-buruk tu, yang kapiak, yang ingkar, yang mungkar, yang darurat, yang mudarat, semua tu jadi dengan sendiri. Tuhan tak beritahu. Itu bukan kerja Allah. Tak masuk dalam wilayah ketuhanan. Yang baik-baik dia Tuhan buat. Jadi makna kata nak jadi apa-apa yang tak elok tu bukan kerja Allah. Ini yang salah, ya. Sedangkan yang baik maupun yang buruk, sebab tu kita kena lingkut rukun iman yang keenam, mengimani akan takdir Allah, baik dan buruk daripada Allah. Itu pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Mu'tazilah dia tak pakai yang tu. Dia tak pakai rukun iman yang keenam. Rukun iman keenam tu tidak ada bagi dia. Dia kata kalau yang buruk-buruk kita sendiri. Betul lah firman Allah. Ma asaba min musibatin fa min nafsika. Al-Quran kata, pada segala perkara yang musibah yang tak baik itu ada diri kamu sendiri. Artinya kamu bertanggungjawab. Bukan artinya kamu yang buat. Kamu bertanggungjawab di atas perbuatan itu. Itu artinya. Nah, bila kamu berkehendak, kita nak tanam pokok lah ya. Kita tengok tanam pokok, kan? Kita sendiri tahu benih kita nak tanam. Bila kita tanam tu pisang rastali, dia akan tumbuh. Allah izin jadi rastali. Ya? Kita tanam pisang batu, Allah izin jadi pisang batu. Nampak tak? Mana boleh kata Tuhan tak berkehendak? Nampak tak? Aku mau pisang rastali, bubuh tanam pisang batu. Mana nak keluar? Itulah sah. Jadi maka ini katanya Mu'tazilah tak. Mu'tazilah kata yang keji-keji semua kita buat sendiri, tak kena mengenal dengan Tuhan. Itu bukan perbuatan Allah. Jadi perbuatan siapa? Memberi erti bahawa ada dua perbuatan yang berjalan dalam kehidupan. Perbuatan Allah, perbuatan kita. Itu yang tak betul. Jadi maka itu yang dikatakan tadi ini, semuanya berlaku dengan kehendak Allah SWT. Tapi kehendak Allah itu akan mengikut unsur-unsur yang diberikan kepada kita sebagai naluri, akal, ilmu, iradat kehendak, perasaan, emosi. Nampak tak ya? Itu dia, ikhtiar, pilihan, semua tu ada kat kita. Naluri itu ada dekat kita, kita sendiri boleh pilih. Maka tu hari ini dengan orang guna naluri itu sehingga seolah-olah tidak ada Tuhan. Macam tu punya canggih Tuhan buat kat kita, kan? Ya. Dia panggil unsur-unsur ruhaniyah yang ada dengan kita tu. 6 perkara saya pernah sebut banyak kali dah. Tuan-tuan kena ingat tu. Sebab itu kita yang tu kita punya tu. Kita punya itulah bertanggungjawab kita untuk membersihkan. Daripada akal turun kepada hati, turun kepada nafsu, turun kepada hawa, turun kepada syahwat, kemudian roh. 6 perkara tu ada kat kita. Kita lebih daripada makhluk lain kerana kita ada 6. Makhluk lain tak ada. Jin pun tak ada yang 6 perkara tu. Dia ada 5. Malaikat lagi tak ada. Malaikat ada 1 ya. Nampak tak? Ada roh 1 ya. Itu lain tak ada kat dia. Akal tak ada. Kalau ada akal, teruk kita. Nampak tak? Dia pula banyak akal. Teruk kita tak? Ya? Lama dah dunia ni rosak. Ya? Tapi Allah tak bagi akal kat dia. Kalau ada akal fikir, ada akal gharizi, nampak tak? Ada akal khayali, nampak tak? Ada akal azami, banyak akal. Jadi maknanya para malaikat ni tak diberi Allah sampai macam itu. Kita saja Tuhan bagi 6. 6 itulah yang kita jadi ahsanut takwim. Yang kata ahsanut takwim, sebaik-baik takwim tu kerana kita ada 6. Susah nak terang 6 perkara ini kepada malaikat. Tapi kita belajar, ada ulama-ulama kita telah mengupas, saji dan menyediakan bahan-bahan untuk kita memahami 6 anasir unsur ini. Bagaimana kita nak mengembeling dia, mengimbangkan dia, memelihara dan menjaga dan menggunanya. Akal nombor 1. Hati nombor 2. Nafsu nombor 3. Hawa nombor 4. Syahwat nombor 5. Roh nombor 6. Betul tak? Kena ingat yang tu. Kita punya sendiri. Kalau bukan kerana tu Tuhan tak payah buat, kita tak payah buat langit lah. Tuhan buat langit bumi ni semua pasal itulah. Pasal 6 benda ni.
Kemudian 6 benda ini dimasukkan dalam jasad kita. Jasad pula Tuhan buat elok. Banding dengan makhluk-makhluk yang lain, daripada segi luaran, manusia paling cantik, paling tepat kejadian dia. Tuhan letak daripada kepala sampai kaki itu dah betul, dia tak silap. Tak gitu? Tu dia. Buat merak elok-elok, bagi 2 kaki tangan tak ada. Nampak? Nampak? Habis sangat dia boleh buka sayap dia lah. Apa benda? Habaq mereka hari ni. Apa binatang atau makhluk lain yang lebih cantik daripada manusia? Habaq tak? Tuan-tuan lah. Mana kita nak cari? Tak ada. Tidak ada makhluk yang lebih indah, yang lebih cantik luaran frame dia, jasad luaran dia, melainkan manusia. Itu baru luar. Hak dalam dia lagi cantik. 6 benda tu lagi cantik. Akal, hati, nafsu, hawa, syahwat, ruh. 6 perkara tu paling cantik, tidak ada pada makhluk lain. Ya. Jadi makanya bila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan demikian itu, maka dia adalah dipertanggungjawabkan. Berkendak ia akan kejahatan dan segala yang keji, dan mengambil dalil mereka itu dengan bahawasanya berkendak akan kejahatan-kejahatan, berkendak keji-keji dan keji, dan bahawasanya menegah di barang yang dikendakinya, dan menyuruh dengan barang yang tiada dikendaki itu safih, yakni bodoh, dan bahawa mengazab atas barang yang kendaki itu zalim. Dia kata Tuhan kalau buat benda tak kena tu, Tuhan tak cerdik. Nampak? Mana boleh, dia kata. Tuhan buat orang kapiak, dia buat pula jadi kapiak, buat pula bagi jadi jahat, tentulah tak kena, dia kata. Maka tak patut, Tuhan tak boleh buat begitu. Jadi benda-benda ni tak masuk dalam wilayah Tuhan, tak masuk dalam wilayah kehendak Allah. Jadinya Abu Jahal, Abu Lahab ni tidak masuk dalam kehendak Allah. Itu dia kata. Itu pegangan Mu'tazilah. Kalau Tuhan buat juga tak kena orang dia kata. Kita kan kita. Kalau buat kerja tak kena, orang kata apa? Hang ni buat kerja buta perut. Tu. Jadi dia nak kata lagu tu juga kepada Allah. Kalau Allah buat benda tak betul, kalau kita sandatkan benda-benda yang tak elok ni Tuhan buat, maknanya Tuhan tu tak betul. Nampak tak? Dia pergi lagu tu. Tu dah. Dan bahawasanya mengazab atas barang yang hendaknya itu zalim, bermula Allah Ta'ala maha suci daripada demikian itu sekaliannya, dan ditolak akan dia dengan bahawasanya demikian itu sungguhnya dibilangkan dia akan kejahatan atau keji atau safih atau zalim itu dengan nisbah kepada yang baru. Kita betul lah, kita boleh lah. Safih itu korang akan tak cerdik, ya. Orang safih ni dalam istilah panggil apa? Psikopatis. Gila yang tak boleh masuk wat. Kacau orang, bagi rosak orang, nampak tak, ya? Macam macam budak-budak rempit kita tu, itu masuk dalam safih lah. Itu psikopatis dia kata tadi, bukan boleh tangkap dia, nampak tak? Tangkap besok dia buat lagi, macam tu jugalah, ya. Tidak. Orang rasuah, ya, rasuah tu masuk dalam safih lah. Itu kita faham, ya. Yang ini dikatakan dia tadi ini, tiada kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala tiada ditanya daripada barang yang diperbuat ia, dan hikmah disuruhnya dan tegahnya itu zahir percobaan adalah taat hamba itu ada tiada jalan dia daripada i'tirad atau mazhab al-sunnah. Jadi kita akan baca kemudian insyaAllah kita ambil, dan hikmah suruhnya kita ambil pada situ, ya, tanda di situ hikmah suruhnya. Kita akan sambung pada kuliah kita bulan depan pula. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil nabil karim sayyidina Muhammadil amin wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.